Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Terbahagi wajib syar'i itu atas dua bahagi. Pertamanya wajib kifayah dan yang keduanya wajib aini. Ada sekalian syukur kita Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah melimpah kurniakan kepada kita, dengan itu kita boleh wujud atas muka bumi ini, alhamdulillah. Dapat pula kita Islam, dengan itu melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, dengan itu kita dapat Islam sejak lahir lagi. Dan limpah kurnia dia lagi diberi kita boleh berada dalam keadaan taat, jauhkan kita daripada maksiat, alhamdulillah. Diberi lagi pada kita keinginan, kelobaan untuk nak belajar, nak memahami perjalanan agama, dan diberikan kita kehendak untuk hidup sebagai orang beragama, zahirnya dan batinnya, alhamdulillah. Syukur diberi kita kelapangan masa, keupayaan, kesempatan, minat, kehalubaan untuk terus nak belajar, dan insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman ni. Kita nak masuk bicara ni ada sekalian adalah bab hukum syarak sedikit. Kita bicara sikit sebanyak itu ada 3 pembagian hukum: hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Dengan sedikit sekali lalu definisi, pengenalan, perbezaan antara 3 perkara tu. Jadi khas kita nak bicara ni, menyambil pengarang kita nak sebut ni dalam ni adalah bab hukum syarak. Hukum syarak ada 5: wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dan dia nak sebut ni adalah pembahagian wajib. Sedia maklum wajib dengan mana barang yang dibuat akan dia, siapa buat dapat pahala, meninggalkan dia berdosa. Takrif mudah gitulah wajib. Cuma kalau panjang sikit, untuk nama wajib ni tak akan boleh untuk kita faham wajib, melainkan orang yang ahli dia untuk faham daripada Quran hadis. Ada tuntutan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul tu. Mereka ni berupaya untuk memahamkan ketetapan tu, suruhan tu adalah suruhan wajib. Begitu juga mereka berkeupayaan untuk faham ada suruhan yang berbentuk suruhan sunat, ada suruhan berbentuk harus. Bukan senang tu nak faham tu. Misalnya ada ayat Quran suruh juga, dia kata kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum. Perintah tu wajib ke makan minum. Kita dah dapat hukum, mereka dah proses mula je harus. Nampak cantik. Kalau dia kata wa minal laili fatahajjad bih, daripada sebahagian pada waktu malam ni bangunlah bertahajud. Suruh dia tu. Apa hukum? Kita dah dapat hukum lah, sunat kan. Aqimis solah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah semayang, bahasa pendek itu. Apa hukum semayang? Wajib. Semayang mana? Liduluki syamsi, waktu gelincir matahari, semayang zuhur lah tu, kata ulama tafsir. Ada juga Quran sebut aqimus solah warka'u ma'ar raki'in. Jikalau sembahyang dan rokoklah bersama dengan rokok orang-orang yang rokok. Apa maksudnya? Suruh tu, suruh berjemaah. Apa hukum berjemaah? Dalam disuruh sunat. Macam mana boleh faham? Ulama dah ajar kat kita dah. Ni hukum sunat.
sendiri kita nak faham lah ke? Bukan senang. Satu kaedah ni saya pernah bagi dan kita sebut penjelasan hari itu, bila sebut kata nak hukum syarak ni, tempat rujukan kita balik pada hukum fiqh. Pasal kita memang zaman lah ni tak ada orang yang berkeupayaan untuk memaham atau mengistimbat, nak membuat, nak proses hukum-hukum syarak, nak jadi wajib, sunat, haram, makruh. Ada. Kalau ada yang cuba pun nak masuk dalam bab tu, kita tengok akan berlaku banyak kegelinciran dalam bab tu. Tu kalau saya sebut panjang tu kan, cuma saya nak sebut sekali lalu, faham, nak kata faham hukum syarak itu bab wajib. Begitu juga wajib sunat. Yang haram makruh, macam mana boleh faham larangan daripada Al-Quran atau hadis? Yang tu kata larang tu haram, yang mana larang tu larang makruh, mana larang juga tapi larang tu larang sebagai khilaf aula, mana larang tu larang pilihan. Ni buat pilihan, macam mana nak faham? Kita bukan orangnya lah. Siapa nak mengaku nak berdabik dada tu bodoh bahasa bodoh gitu. Pasal zaman lah ni bukan senang kita nak cari orang yang mempunyai keupayaan, atau istilahnya nak jadi ahli istinbat. Apa dia ahli istinbat ni? Orang yang berkeupayaan untuk memproses Quran hadis untuk mengeluarkan hukum. Jadi kita bukan ahli dia. Bila kita bukan ahli, buat apa? Tanya pada ahli. Mereka pun dah meninggal, macam mana? Tengok pada kitab-kitab yang telah mereka sebut. Dan kitab-kitab pun yang ditinggalkan mereka ni, kita pun tak mengaji tu, macam mana? Tanyalah ulama, tutup guru kita yang mereka ni pernah melalui proses pengajian, pembelajaran, didikan, asuhan daripada ulama dulu, dengan apa yang telah diajar pada mereka, ambil pada mereka ni. Inilah jalan terbaik kita, yang ni istilahnya ikut ulama terdahulu, ikut salafus salih. Baik. Jadi antaranya kita nak bicara ni bab hukum syarak, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dan wajib ni dia nak sebut sini, terbahagi wajib syarak itu atas dua bahagi. Wajib ada dua jenis. Pertama dia panggil wajib kifayah. Kita selalu jumpa fardu kifayah. Kita dalam mazhab Syafi'i wajib dan fardu makna sama. Satu disebut ni wajib kifayah, kita selalu sebut fardu kifayah. Jadi jangan duk pelik lah, wajib kifayah pula, fardu kifayah lah. Sama. Kaedah kita mazhab Syafi'i sama, wajib dan fardu sama. Dalam mazhab lain ada beza antara wajib dan fardu. Saya tak panjang lah, cukup dekat tu rasanya. Baik. Dan bila sebut fardu kifayah atau wajib kifayah ni, bahasa tarikh yang kita selalu dengar, fardu kifayah ni dia lah satu kefarduan yang asalnya wajib atas semua orang Islam. Tetapi jika ada sebahagian umat Islam ni yang telah melaksanakan dia, maka akan gugurlah tuntutan kewajipan tersebut. Bahasa terjemah tarikh sekali lalu itulah fardu kifayah. Dia asalnya wajib atas semua umat Islam, tapi kalau dah ada sebahagian daripadanya yang mematuhi SOP, proses tu untuk diproses macam mana sepatutnya, maka dia melepaskan dosa daripada orang lain yang tidak boleh melaksanakan itu. Sama ada dia berkeupayaan untuk melaksana tapi dia tak laksana, ataupun dia memang tak ada keupayaan langsung untuk melaksanakan dia. Itu fardu kifayah. Misalnya amar ma'ruf nahi munkar, itu ialah antara bab fardu kifayah yang besar dalam agama kita. Suruh benda baik, cegah benda munkar. Benda baik besar sekali iman, benda munkar besar sekali kufur, syirik. Itu benda besar sekali. Jadi macam mana nak suruh beriman? Mesti ajar tauhid, mengajak orang pada tauhid, membetulkan ajaran tauhid. Dia fardu kifayah. Nak ajak pada tauhid tu, nak betul balik pada tauhid. Macam mana SOP yang disebut oleh para ulama itu, yang ni baru dia panggil muwahhidin, yang ni baru dia panggil ahli tauhid, dia panggil mukminin, orang sah iman dia. Membuat tugas tu fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya jika ada sebahagian yang buat, melepaskan tanggungjawab daripada orang lain. Tapi jangan sampai semua orang bodoh sampai tak kerti bab tu. Faham tu juga. Bila ada sebahagian dah buat, bukan bermaknanya bila dah ada sebahagian yang boleh melaksanakannya maka kita berlepas tangan, kita tak ambil sibuk dengan perkara tersebut. Andai kata mereka tak ada esok, tak ada orang yang boleh melaksanakan dia, jangan buat macam tu lah. Maksudnya jangan kita anggap fardu kifayah dengan pahaman macam tu. Pasal pahaman macam tu, faham fardu kifayah macam tu, maksudnya orang lain, seorang buat, orang lain tak payah. Itu bahasa yang kita selalu dengar kan. Fardu kifayah ni apa? Seorang buat,
orang lain tak payah. Tak, dia bukan seorang buat, orang lain tak payah. Dia lah kefarduan yang wajib atas semua orang Islam. Tarikh tu bagi betul. Tak, nanti dia akan bawa satu perception yang salah. Wajib atas semua orang Islam. Tapi jika sebahagian dah laksana, terlepas tanggungjawab pada orang lain. Tapi kalau kita faham, seorang buat, orang lain tak payah. Macam mana? Mandi mayat contohlah kan, masa mudah orang faham pada payah ni. Dia ada. Alah, bukan gaduh, mati je panggil dia lah. Kaya tengok dia pun mati. Macam mana? Orang jenuh kita cari. Sepatutnya semua orang boleh menguruskan jenazah. Cuma dah ada seorang, takkan nak mandi, nak ngurus jenazah sampai 100 orang, 10 orang. Seorang dia badan. Kot perlu pembantu kan. Contoh. Tapi ketuanya, kepalanya bagi arahannya dia. Nak sebut dan kata sepatutnya semua orang boleh buat. Tapi jika ada sebahagian dah buat, selesailah. Nak jadi pemimpin, seorang je nak pemimpin. Raja, sultan, perdana menteri. Bukan perlu ramai. Tapi setiap orang, kalau yang ni mati, semua orang boleh menggantikan tempat dia untuk jadi pemimpin yang sepatutnya jadi pemimpin. Pahaman tu lagi betul lah. Macam sembahyang jemaah, semua orang kena pergi sembahyang jemaah. Tapi ada sebahagian yang pergi, maka melepaskan dosa di atas orang yang tak boleh pergi. Bukan macam mana? Dah ada tu imam tu Bilal padan lah. Pahaman macam tu rosak. Bukan macam tu. Ajaran Islam di atas prinsip jika ada sebahagian seorang buat, orang lain tak payah. Kalau takrif macam tu, Tok Imam ada, Tok Bilal tak ada, orang lain tak payah. Tok Hafiz ada, Tok Guru ada, Tok Guru ni mati, seorang buat, orang lain tak payah. Habis tu macam mana? Mampu habis semua. Ini pahaman salah. Satu, tak ada ulama kita ajar di atas pahaman tersebut dengan kata seorang buat, orang lain tak payah. Tapi definisi itu mesti faham elok dengan mana asalnya semua orang wajib. Sebahagian yang ada yang orang Islam dah buat melepaskan tanggungjawab orang lain. Tapi bila orang lain yang tak boleh buat tu tak ada, siapa-siapa di kalangan orang Islam boleh menggantikan tempat dia. Sepatutnya orang Islam mesti ada berkupayaan macam tu. Kalau ada yang memang istilahnya di luar upaya untuk boleh duduk tempat tu, maka biarlah kan. Pasal apa? Bukan semua orang boleh keupayaan itu, tapi siapa boleh upaya mendapatkan duduk tempat tu untuk melepaskan pada kepayaan. Sepatutnya semua orang beri duduk tempat tu. Alangkah indahnya kalau kita kata semua orang masyarakat Islam ni hafiz Quran, betul? Semua umat Islam ni semuanya adalah tok guru, ada ulama. Sedap tak? Bagus tak? Semuanya ialah ahli ibadat, bagus tak? Semuanya ialah ahli taat, betul? Bagus tak? Kan bagus. Takkan nak bagi ahli taat ni hanya 2-3 putung aja. Sikitlah saya sebut gitu. Baik. Jadi nak memahamkan takrif fardu kifayah, sekali lalu saya dah sebut. Agak muskil, tak faham tanya. Bahasa kitab ni, Tok Guru kita ni dia pengarang kitab ni dia tulis macam ni. Fardu kifayah ni iaitu qadar yang boleh memada jua. Dia lah qadar yang boleh memada jua. Bahasa dia pendek, ringkas. Macam mana nak faham tu? Kadar yang boleh memada juga. Maksudnya kalau ada 10 orang, untuk seorang buat macam mana? Kadar tu seorang buat tu memada lah. Tapi memada juga. Bukan memada sepada-padanya, maksudnya orang lain tu tak perlulah nak buat. Bukan. Dia kadar yang boleh memada je. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya semua orang berkeupayaan untuk boleh membuat dia. Siapa-siapa saja yang kalau orang yang sepatutnya orang ni tak ada, siapa-siapa saja secara rawaknya boleh orang Islam ni dia boleh menggantikan tempat tu untuk melaksanakan dia. Yang ni dia kadar boleh memada, maksudnya boleh memada, dia boleh mencukupkan untuk melepaskan daripada tanggungjawab orang lain. Itu maksud dia. Dan atas nama fardu kifayah ni dia yang boleh memada tu satu. Dan atas nama fardu kifayah, maksud kifayah ni cukup kan, maksudnya dia mencukupkan. Satu orang lain buat, astagfirullah, satu orang buat mencukupkan daripada orang lain untuk melaksanakannya. Jadi tiada atas tiap-tiap orang, tak wajib atas setiap orang untuk melaksanakan. Jika ada sebahagian melepaskan tanggungjawab daripada orang lain, kena sambung sikit ayat tu. Jika seseorang yang tu tak ada, macam mana? Dia melepaskan orang lain yang secara rawaknya, saya nak guna bahasa itu, di kalangan orang Islam boleh melaksanakan tugas tersebut.
Kita buat misal lah, misalnya bayang tengok sembahyang Jumaat, tambah dah ni sembahyang Jumaat dah dibenarkan di surau masjid, surau R&R bohpi tu, pasar pun kalau mohon untuk buat sembahyang Jumaat diizin dibenarkan, pasal nak membolehkan orang ramai sembahyang Jumaat. Kan kata gitu kan. Esok PKP 1 ni mungkin Jumaat 12 orang ikut. Tak tahulah saya kata itu. Saya nak bagi contoh. Kata apa? Dah bila diizinkan banyak-banyak tu mesti surau satu masjid je lah. Kampung tu satu masjid tapi 12 surau. Bila 12 surau, saya nak cerita fardu kifayah tu je. Saya bukan nak kata boleh sembahyang Jumaat apa tu. Saya nak cerita tentang tu. Jadi bila 12 surau ni satu dah masjid kena 13 tok imam. Untuk mesti imam yang menepati SOP untuk jadi tok imam yang boleh baca khutbah Jumaat. Yang boleh khutbah. Macam tu lah kan. Mesti sah imam boleh bacaan dia. Kalau disebah mengajar, semua masjid dan surau tu boleh mengajar. Imam tersebut boleh mengajar. Ada ke? Terus imam masjid satu yang utama ni pun nak cari, nak ganti pun payah. Tambah nak ganti, nak 12 orang tu dalam masa yang sama. Dalam keadaan orang tak bersedia untuk pergi belajar. Tak pernah orang belajar pun. Tiba-tiba dibuka seluas-luasnya untuk semua orang tu jadi imam, jadi khatib. Wow, ni masalah ni. Ni masalah ni. Okey, saya nak sebut dari sudut kata bila dia fardu kifayah, walaupun ada orang yang boleh melepaskan tanggungjawab tu, tapi umat Islam ni khasnya siapa yang bahagian pengurusan, pentadbir, orang yang mengatur masyarakat ni, apa pentadbir, pemerintah, orang yang tutup guru, ahli ulama, mereka lah yang akan menyusun siapa pelapis-pelapis yang ada di bawah. Supaya habis generasi ini dia akan ada generasi pelapis yang akan menggantikan mereka, dan tak mustahil pelapis ni lebih hebat daripada mereka jika telah dilatih dengan sempurnanya. Tapi kalau kita cuai macam mana? Kita pun tak tahu mana, yang bawah tu lagi teruk. Kita khawatir denganlah masyarakat kita zaman ni khasnya macam tu. Memang nak cari berganti apa yang setakat yang ada ni, tambah tutup guru ulama kita ni, bukan senang. Tambah zaman kita lah ni, nak pergi masjid pun dah susah, nak ada masjid pengajian pun susah. Ni bulan 6 ni dah tangguh lah semua kan. Masuk je bulan 6 habis satu Malaysia semua lockdown, full lockdown. Macam mana? Habislah masjid apa, jemaah, kuliah apa semua sangat terbatas. Bila agaknya ada generasi yang nak boleh pulih semula ni, macam mana? Mana yang tempat yang boleh nak mengkaderkan siapa pelapis-pelapis ni pula, siapa? Satu mana yang tempat boleh buat begitu, silakan lah. Cuma kadang-kadang tempat ada, orang nak melatih pula tak ada. Macam-macam. Itu kita kena banyaklah muhasabah diri kita amalan ni. Allah. Lagi kita kadang duduk satu tempat yang dah memang baik, kita tak rasa dah. Bila kita keluar tengok masyarakat, Allah, wah, kita kan tahu besarnya tempat dan mulianya, bahagianya tempat yang kita duduk tu, pasal duduk di tempat yang masih terpelihara lagi. Tapi bila kita keluar, Allah, tengok masyarakat. Contohlah misalnya kita selalu dengar tok imam, guru, ustaz yang mengajar tempat kita, okey semua cantik, sempurna. Bila kita keluar tengok tok imam nombor 1 dia baca Fatihah apa pelak. Pergi masa gitu. Tok imam 1 ni, Allah. Tok imam 2 dia, Allah, lagi teruk. Tok imam 3 dia, Allah, tak layak langsung jadi tok imam. Tak ada tok imam lah ke macam ni? Oh, sampai kita punya tu tahu pasal apa? Bila balik tempat kita kata, oh duduk tempat ni lega pasal apa? Allah, kat luar sana kita tengok berserabut dah, tok imam pun macam awam aja. Oh, ini tak. Apa masalah kita ni? Masalah fardu kifayah tu tak ada pelapis lah nak melaksanakan dia. Sajalah sebut gitu kan. Itu nak faham fardu kifayah tu. Satu antara dosa, kalau sebut bab dosa lah atas syarahan ulama-ulama kita pun, antara dosa kita ni apa dia? Dosa kita tak mensediakan orang di belakang kita untuk menggantikan tempat kita untuk melaksanakan tugas Islam, tugas khalifah atas muka bumi ini, yang kalau kita padam tak ada orang nak ganti tempat kita. Salah apa? Allah Ta'ala sebut macam mana? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Orang-orang macam ni apa macam mana? Mereka ni fataraka min ba'dihim khalfun, orang yang mereka ni bila dia mati, dia akan meninggalkan satu generasi, peninggalan dia,
fatarakahum min khalfihim, khalfun satu peninggalan, adha'u salah. Generasi yang dia tinggal ni tak peduli dengan sembahyang, abai dengan sembahyang. Adha'u salah wattaba'u syahwat, dan hidup mereka sentiasa diikut keinginan syahwat, runtunan syahwat. Apa akibat orang yang macam ni? Fasawfa yalqawna ghayya, dia akan dicampakkan dalam ghayya. Ghayya ni kalau ikut sebagian tafsir sebut, dia satu lembah dalam api neraka, macam mana kita selalu dengar wail tu. Wail ni wadin fi jahannam. Begitu juga ghayya ni satu wadin dalam neraka jahannam. Neraka. Jadi maksudnya ada salah orang yang tak tunai tanggungjawab ni, pasal tu termasuk dalam mas'uliyat. Rasulullah pernah sebut dalam hadis, dia kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, semua kita ni istilahnya pengembala, diibaratkan macam pengembala, akan ada gembalaan yang kita kena gembala dia. Kita dipertanggungjawabkan. Suami cara suami dengan isteri, anak, isteri dengan isteri, anak rumah dia, anak-anak dia, anak cara anak, semua orang dia ada istilahnya tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Murid cara murid, guru cara guru, masing-masing ada tugasan. Dia tak ada kata suami ni bila dia ketua kepala, suami isteri relax aja. Tak. Isteri ada tanggungjawab isteri, suami ada tanggungjawab suami, anak, datuk, nenek, moyang pergi bahasa itu. Pemimpin rakyat sekecil-kecil, si buta, si pekak, masing-masing ada tanggungjawab. Kullukum, dia sebut kullukum, dapat am tu, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu akan dipersoalkan mengenai siapa yang di bawah tanggungan, yang tanggungjawab kita untuk mentadbir dan mengurus. Umarak cara umarak, ulama cara ulama, juhalak cara juhalak, ulama cara ulama, orang sakit cara orang sakit, orang sihat cara orang sihat, semua ada tanggungjawab. Tu yang besar situ atas nama tu fardu kifayah. Fardu kifayah. Macam kalau tengok dalam masyarakat kita ni dengan bala yang duk ada ni, memang ada dah ulama-ulama kita, tutup guru kita yang bersuara dan telah menunaikan fardu kifayah mereka, tapi macam mana suara mereka tak didengar. Dan kewajipan kita sampaikan, dia nak dengar tu bukan kerja kita. Dia tak mau laksana, kita memang tak boleh. Kita kata kita timun, dia mendoyan, mana nak boleh paksa ni. Jadi istilahnya bersuaralah apa sepatutnya boleh bersuara, bercakaplah apa boleh bercakap, nasihatlah apa nasihat. Fardu kifayah tu. Kalau tak tegur nanti semua orang kata benda ni betul, berdosa pula, kita akan dipertanggungjawabkan. Okey. Yang bab-bab macam ni lah ada orang tak faham kadang fardu kifayah ni. Ramai je kadang-kadang kita kata apa, padan dah ada orang tu, padan dah ada tok imam ni, padan dah ada tok alim ni, padan dah ada tok guru ni, padan dah ada ustaz ni. Padam hak tu padan muka kita. Punya bahasa gitu kan. Jagalah. Satu kalau kita tengok Perak ni dulu, saya tak ingat masa saya mula-mula kenal dengan Perak ni, ada seorang tokoh ahli falak dalam Malaysia dulu, dia lah paling pakar sekali ahli falak, tapi tak ada waris, tak ada anak murid dia yang pandai melalui dia, padam dia habis. Tak ada lah anak-anak dia, memang tak ada anak murid pun tak ada, pasal dia tak buka madrasah, tak buka sekolah untuk siapa yang macam mana kebolehan dia tu dapat pada waris dia. Dan kalau dia nak ajar pun tak ada siapa nak mengaji. Zaman kita jadi macam tu lah. Zaman apa, kadang orang mengajar ada, orang nak mengaji tak ada. Zaman kita lagilah kata akan jadi zaman macam tu. Nampak, orang mengajar ada, orang murid tak ada. Tambah PKP ni kalau macam mana, pondok ada, anak murid tak boleh duduk pula. Tambah pula kena apa pendatang tu, COVID kena kuarantin pula ni. Allah, macam-macam bala lah kita tengok tu. Alhamdulillah. Jadi kaedah dia bila bala ni apa sebab? Maksiat apa? Macam-macam huraian maksiat tu. Maksiat dari sudut sembahyang, puasa, ibadat, campur lelaki perempuan, riba tak riba, yang merapu hak jahil macam orang alim, hak sesat dia kata dia ahli sunnah wal jemaah, ahli sunnah wal jemaah dituduh sebagai sesat. Kacau. Dalam masa yang sama pula duk sibuk hiburan, nyanyi, kelak ketawa, muzik, drama, tak ada langsung nak ajar manusia kepada kesedaran. Ada.
Inilah bala makin bala. Kan? Sama ada memang wabak tu sendiri memang bala adalah bala pasal dia wabak, ataupun sebenarnya bukan apa-apa pun, macam sesama biasa je, tapi pasal ikut telunjuk Yahudi dan Nasrani diiktikadkan bahawasanya dia bala. Andai kata macam tu kan, jadi bodoh tak mana? Bodoh pasal dia ikut telunjuk WHO. Gambar ular duk belik tongkat kan. Namanya apa? Mana tiang asas manusia untuk berbijak, itulah ada sebahagian tutup uga kita duk urai, betul? Ular ni duk belik. Kita tegak atas semayang, atas iman, atas ilmu, atas guru, atas ulama, semua ni dihapuskan. Persaudaraan Islam, ziarah menziarahi, tolong menolong, rapatkan saf, betulkan saf masjid, dia renggangkan semua ikatan-ikatan Islam ni. Pengajian habis semua, arak, maksiat, judi, perempuan habis semua ni, pergaulan bebas habis, masjid kosong, pengajian habis semua, hiburan, nyanyi. Kita duduk dalam bala tu lah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik, itu fardu ain, fardu kifayah. Jadi kalau ada pemerintah yang tak buat, kita buatlah cara kita. Nak buat macam mana? Pasal lima tak nak ikut, dan wajib atas kita kena belajar. Tu jadi fardu ain tu, wajib atas kita kena kenal mana hak mana batil. Andai kata kita duduk tempat batil, kena pergi belajar macam mana nak berada di tempat hak. Kalau ada hak, macam mana supaya mantapkan hak yang kita ada. Kadang-kadang kita tak ikut Wahabi, tapi kita ahli sunnah wal jamaah pun tak apa-apa punya ahli sunnah wal jamaah. Ahli Jumaah ni istilahnya memang tak Wahabi, tak Syiah, tapi ahli sunnah wal jamaah yang tak ketahuan. Mufi bahasa gitu lah. Maksudnya tak mantap kan? Nak tolak ke depan tak boleh, nak ke belakang sangat pun tidak. Masuk ke depan tu pun nak tolak jadi Bilal tak boleh, jadi Tok Imam tak boleh, nak mengajar jauh sekali. Ni masalah kita ni. Seperti yang saya kata, tak, dia memang ahli sunnah wal jamaah, tak Wahabi, tak Syiah, tak liberal apa, tapi tak boleh pakai. Tu macam daun pisang kering tu, tak bermain. Dia sekadar nak meramaikan majlis itu tapi dia sendiri tak boleh buat peranan apa-apa. Ada Allah sekali lagi. Baik, yang tu fardu ain untuk kita perbaiki diri lah, kan? Allah. Baik, dan keduanya atas nama wajib ni, wajib syar'i ni, fardu ni dalam bab syarak adalah dipanggil wajib aini ataupun fardu ain. Dipanggil aini ni atau disebut, iaitu wajib ta'yun. Antara makna ain ni wajib atas setiap ain, atas setiap individu. Itu wajib ta'yun, wajib dengan tentunya. Ta'yun tu bahasa Arab tu, wajib ta'yun maksudnya wajib tertentu atas itu orang. Saya sebut tu ada mudah untuk boleh tu, tak faham tu ngaji lain lah. Nak faham itu orang-orang itu apa, kena ngaji bahasa sikit tu nak faham tu. Ataupun atas bahasa lain, atas tiap-tiap orang yang mukallaf sekaliannya. Siapa nama mukallaf mesti kena faham bab ni. Itu paling besar sekali. Fardu ain ni apa? Tauhid lah. Sepatutnya bab tauhid ni semua orang kena tahu tauhid. Semua orang kena faham syirik. Semua orang kena faham mana yang nama kufur. Semua orang kena faham nama bid'ah. Semua orang kena faham nama murtad, supaya kita boleh jaga daripada syirik, kufur, nifaq, murtad ni boleh jaga, supaya kita betul-betul muslim, mukmin, muwahhidin, mukhlisin, muhsinin, muttaqin. Nombor bahasa itu asal nak sebut bab akidahnya, kita betul-betul mukmin, imanan sahihan, imanan kamilan, iman yang betul sempurna pula, tak ada cacat cedera langsung. Wajib tu. Bayang tengok kalau kita tak pernah belajar ilmu tauhid, apa iman yang ada kita? Ilmu pun tak ada. Macam mana nak hasilkan iman tu? Ada kita sebut sekali lalu yang lepas, pasal nak ada iman mesti ada ilmu iman. Apa dia ilmu iman? Dan macam mana nak praktik iman? Macam mana latih tubi iman? Semua tu kena jawab tu kalau ikut soalan tu. Kalau tak pernah faham apa dia ilmu iman, apa dia praktik iman, apa dia latih tubi iman, supaya hasil ke iman. Dengan iman tu nak tengok dah terlatih ke, dapat tak dapat, hasil tak hasil iman. Tu pun kena ada kayu ukur dia juga. Satu, kena ukur iman di diri sendiri. Ukur apa? Tepuk dada tanya iman. Tu selalu orang sebut. Satu pasal lain, wajib ada kita mengukur iman kita.
Macam mana kena ukur ilmu kita, kena tahulah yang ni saya tak kerti, minta maaf. Kalau orang tanya bab macam ni, minta maaf, saya bukan pakar dalam bab ni. Bukan kata pakar, pengetahuan yang ada terlalu sedikit, minta maaf, saya tak boleh sebut, saya tak kerti. Maksudnya kenal diri lah tu, apa benda tak kerti. Kalau kerti, sebut, kerti, saya memang kerti bab ni, saya memang kerti hak ni, saya memang kerti hak ni, saya memang kerti hak ni. Berapa orang yang memang boleh mengaku memang saya tak kerti hak ni. Yang tu pun satu hal juga. Itu atas nak kenal diri, wajib atas kita sampai tahap macam tu, kita punya jelas ta'ayyun, jelas apa, nyata atas diri kita, siapa kita, apa yang kita tahu, apa yang kita tak tahu. Kalau bab ni, yang ni saya tak tahu, saya tak faham. Kalau ada orang tanya, saya tak boleh jawab pasal saya belum jelas pengetahuan dalam bab ini. Sikitlah sekali lalu gitu. Jadi asal nak sebut paling besar sekali fardu ain ni bab tauhid. Ingat saya sebut. Paling besar adalah bab tauhid. Tapi berapa orang yang betul-betul mengaji tauhid? Itu masalah kita lah. Satu, umat Islam ni yang punca yang Rasulullah pernah isyarat kata akhir zaman macam buih tu, inilah. Dia ramai tapi tak ada kualiti. Pasal apa tak ada kualiti? Dia tak ada jati diri, dalaman. Tak ada hati sanubari dia dengan Allah dengan Rasul. Tak ada, kekuatan tu tak ada. Jadi antara tak ada tu apa? Ilmu iman tu tak ada. Kalau kata lemah, macam mana nak menjana iman, macam mana nak kuatkan iman, macam mana nak protect iman, macam mana latih tubi iman. Macam mana kalau kita sebut kita nak bina badan jadi berkelubi-kelubi tu, tarik badan macam tu, contohlah kan. Apa ilmu untuk bina badan tu? Kalau tak reti, bukan bina badan, saya silap rosak badan, tergeliat urat. Saya silap jenuh cari tukang urut, saya silap tak boleh sembuh. Saya apa? Dah salah cara, saya silap patah pinggang, saya silap meletup pinggang ni, tulang mau lari, tak boleh repair lah. Repair pun kerak, ada masalah agak, bunyi keruk, tak boleh selesai. Pasal apa? Salah cara. Nak sebut apa? Yang tu yang kata kena belajar dengan cara betul lah, dan disiplin yang betul tu, disiplin betul tu. Jadi asal nak sebut, bila nak kata bina badan, apa ilmu untuk bina badan? Bukan saja pergi beli alat apa, ambil angkat batu angkat macam ni, tak bina badan apa pun, apa pun tak ada. Itu yang bina badan ni, kita bukan cerita bina badan ni, nak bina iman. Bina iman, bina badan tak wajib, tapi bina iman wajib. Kalau jaga nyawa pun jadi wajib. Atas kata jangan sampai mati lah, tak makan, tak minum apa, sekali lalu kita ada sebut yang tu, ke depan pun jumpa nanti insya-Allah sikit sebanyak. Wajib besar lagi jaga iman. Tapi beberapa orang yang faham yang fardu ain besar sekali adalah ilmu iman ni. Macam mana nak menjana iman ni, macam mana nak jaga iman ni, macam mana latihkan diri untuk dapat iman ni. Sekali lalu saya sebut tu. Kalau kata ilmu iman tu, apa dia ilmu iman? Iman besar mesti dengan Allah Ta'ala. Macam mana nak beriman dengan Allah Ta'ala? Macam mana? Allah Tuhan kita tu macam mana? Allah Tuhan kita tu nak faham apa ni? Dalam konteks mana nak faham Tuhan tu, dari sudut apa? Umum takrifan Tuhan ni mesti dia ghani an kulli ma siwahu, makhluk mesti berhajat pada dia. Jadi besarnya kita mesti rasa kita berhajat pada Allah Ta'ala. Allah lah yang menunaikan segala hajat kita. Macam mana nak latih iman tu? Informasi pun tak ada. Sikitlah saya sebut gitu kan. Tu fardu ain. Dan paling besar kat kita, yang inilah atas istilah itu juga saya sebut, syarat dalam hadis Nabi, talabul ilmi faridah. Talabul ilmi, ilmu apa yang wajib tu? Ilmu hal. Okay, saya sebut dah itu. Ilmu yang present yang sedang berlaku ni. Apa yang sedang berlaku ni? Masuk isyak dah. Tapi tak sembahyang lagi pasal waktu dia panjang. Tapi yang mesti ada apa? Iman mesti ada. Dan iman ni setiap masa. Satu kalau tak biasa dengar iman ni setiap masa. Macam mana iman setiap masa? Yang tu yang dengarlah, dia tak biasa dengar. Macam mana iman setiap masa? Iman memang setiap masa. Jadi walaupun kau tak baca Quran, walaupun kau tak sembahyang, walaupun istilahnya mulut kau tak berzikir dan berselawat, tapi hati tu mesti iman. Mesti yakin kau Allah Ta'ala, mesti sedar kau Allah Ta'ala, realize kau Allah Ta'ala, apa precaution kau Allah Ta'ala, full precaution kau Allah Ta'ala. Allah, walaupun tak sebut Allah, rasa apa?
Ya Allah, Engkau yang bagi hidup aku. Perasaan tu. Ya Hayyu, wahai Tuhan yang hidup. Bila Engkau hidup, aku mati. Ini hidup, Engkau hidup aku. Ada ilmu situ, boleh bina iman tu. Boleh bina iman tu. Apa ilmu kita dengan iman? Itu yang kalau saya tanya, macam mana nak bina iman? Macam mana latihan iman? Macam mana nak hadir hati dalam iman? Macam mana supaya sentiasa nama iman? Apa praktikal iman? Apa latih tubuh iman? Lama mana nak latih tubuh iman? Guru ajar iman ni yang mana? Dengan bahasa lain, kena pergi kursus tak? Untuk kursus mana yang ada bagi kursus iman? Itu kata kena mengaji. Yang ni kena jumpa guru dia. Macam mana memasak, kena jumpa guru masak. Memandu, kena cari guru memandu. Nak matematik, guru matematik. Ni guru iman, kena cari guru iman. Kalau nama dah iman sekalipun, belum tentu iman. Ada orang tak faham lagi, tak rasa kat dia. Saja saya usik-usik sikit pasal ada orang nama iman, tapi ikut dia kecil sikit, dia tak faham cakap saya. Iman ke iman ke, ada orang nama iman, ada orang nama dia apa? Salihin. Belum tentu jadi orang soleh. Sikit kasar sikit. Nama dia salihah, belum tentu perempuan salihah, belum tentu. Itu nama. Allahumma salli alaihi. Apa saya nak sebut contoh? Jadi asal nak cerita apa? Nama satu hal, tapi bukan nama tu menjamin dah kita apa. Bahkan yang tu yang kena ada pengisian, ada ilmu, mesti faham kan macam mana proses dia. Sikitlah. Kalau saya sebut tu fardu ain yang mana saya nak cerita ni? Fardu ain, ilmu hal iman. Kalau nak semayang, kalau baca Quran, Kalau nak baca Quran, semangat baca Quran ni. Apa ilmu kita tentang baca Quran tu? Contohlah kan. Mesti ilmu tajwid tu ada. Macam tu lah. Nak panjang pendek, dengung tak dengung apa tu. Itu nak baca Quran. Bila nak berzikir, apa ilmu kita tentang zikir, nak dapatkan mazkur ni apa? Ilmu tentang zikir tak ada. Memanglah umumnya zikir, la ilaha illallah zikir. Tapi ilmu zikir nak boleh capai pada mazkur tu tak ada. Macam mana nak dapat? Memang tak dapat, tak boleh dapat. Tak boleh dapat. Diibarat macam orang tak pernah pergi belajar masak. Alat masak semua ada, dapur semua, dapur gas tak gas apa semua. Dapur semua alat masak cukup lah, bahan masak pun ada, kayu manis, jintan, buah pelaga apa semua ada, rempah-rempah semua ada. Semua ada. Masak nak. Aku nak masak apa? Dia tak ada idea dia nak masak apa. Masak apa? Ilmu tak ada. Ilmu tak ada. Walaupun sekeliling perkakas duk, istilahnya muntah hijau kalau duduk itu, mabuk tengok terlalu banyak alat. Macam pomen, kereta rosak, alat semua ada, repair kereta. Tak ada ilmu tak boleh buat. Itu repair kereta. Macam mana nak repair iman kita? Sorry lah bahasa-bahasa gitu kan. Saya nak buat tu gambaran lah. Ya apa benda lah, isyarat apa ni? Nak kata fardu ain atas kita belajar. Kalau kereta kita nak repair, jangan jadi kereta macam tikus membaiki labu. Macam itulah, jangan jadi tikus membaiki labu. Kita nak baikkan diri kita, tengok jadi rosak. Kita nak jadi baik, kita nak jadi baik, tapi kita jadi baik, kita banyak baca buku, konon nak jadi baik. Belum tentu jadi baik dengan sebab baca buku banyak. Bukan keedah dia baca buku. Saya silap baca buku sesat, pasal kau tak tahu nak pilih buku mana kau nak baca. Dan kau baca, kau tak ada keupayaan untuk baca, untuk faham apa yang kau baca tu betul tak betul. Dan disiplin ilmu untuk baca tu, tambah kita Arab apa, kau pun tak faham kita Arab apa benda. Tafsir, kau pun ilmu tafsir nak menyebabkan kau boleh faham tafsir, tak tahu apa benda, macam mana kau nak faham tafsir, nak belajar ilmu tafsir. Ilmu-ilmu tak support. Kalau kau rasa nak baikkan diri, baca tafsir, tengok terjemahan, belajar hadis, baca hadis, belum tentu boleh jadi orang baik. Pasal apa? Saya silap sewil, gila. Saya silap sesat. Pasal apa? Tak kena cara kau nak jadi baik. Bukan belajar sendiri, tak ada kaedah kita belajar sendiri. Belajar mesti berguru. Belajar mesti berguru. Dan belajar mesti berguru, dan guru mesti betul. Wajib cari guru betul. Dan kita belajar, tengok macam guru ni pelik lah. Wajib sampai kenal siapa guru kita yang betul. Tambah kalau kita tak bisa kenal, kita pernah jumpa orang ni belajar macam ni, ustaz ni cakap macam ni.
Kena pening lah. Wajib hilangkan pening kau dan sampai kau faham siapa yang pening, siapa yang tak pening. Tu wajib tu, fardu ain tu, bukan fardu kifayah tu. Bukan fardu kifayah. Wajib atas kita untuk boleh ada keupayaan menilai mana hak dan batil tu. Wajib. Macam mana kena kenal kalau kata nisbah air, mana air yang mutlak, mana mutanajis. Wajib kenal. Wajib kenal. Itu yang kalau nisbah guru, mana guru yang betul-betul guru, yang mana yang garu. Mesti kena kenal. Mesti kena kenal. Macam mana nak kenal? Mesti belajar dan wajib. Fardu ain atas kita. Belajar sampai ada keupayaan mengenal. Itu bahasa dia. Tu nak mengenal guru, nak mengenal Rasul, nak mengenal Allah. Besar tu pelajaran kita kena ambil tu. Tambah kalau saya timbul persoalan, bila yang kita belajar mengenal ulama, mengenal tok guru, mengenal Rasul, mengenal Allah, siapakah dia orang-orang yang memang ajar kita satu persatu perjalanan tu? Siapa? Tauhid, siapa yang ajar tauhid, siapa ajar fiqh, siapa ajar tasawuf kat kita, macam mana nak baikkan hati. Nak baikkan hati tu macam mana? Siapa guru kita? Sikit dengan bahasa-bahasa macam tu kan. Jawablah. Tengok. Ada orang bila fiqh bahas mazhab macam ni. Cuba tanya dia, kitab mazhab Syafi'i yang kau pernah belajar, cuba sebut satu kitab kau pernah belajar mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kan, contohlah, pernah belajar. Dia cerita 4 mazhab ni. Saya pernah belajar dengan ni ustaz ni baik, cerita tanya macam ni lah. Mazhab Syafi'i kan. Kalau tak mazhab Syafi'i kan, okey, tak apalah kau 4 mazhab. Kita ambil satu mazhab je. Dalam mazhab Syafi'i ni, kitab mana Imam Syafi'i punya kitab? Dalam mazhab Syafi'i kau pernah belajar dari awal sampai akhir. Kau tahu mazhab Syafi'i. Kau 4 mazhab kan? Kau 4 mazhab kan? 4 mazhab kan? 4 mazhab. Okey, tanya Imam Syafi'i, kitab apa yang Imam Syafi'i kau pernah belajar sampai habis? Oh, tak ada. Duduk Malaysia. Kalau mazhab Syafi'i tak ada, mazhab Hanafi yang kitab yang pernah habis. Mazhab Hanafi, mazhab Ambali yang pernah habis. Mazhab Maliki yang pernah habis. Ini kau mazhab gila babi namanya. Kasarlah bahasa saya kan. Gila babi. Memang tak ada mazhab, tapi gila babi. Mazhab apa? Bodoh sebenarnya. Tapi rasa macam alim 4 mazhab. Kau tak tahu apa, dasar ilmu tak faham langsung. Konon tak nak ikut mazhab. Pasal apa? Kita ikut Quran dan hadis. Pasal dia punya guru je tu. Kita keadaan kita memang kita ikut Quran hadis, tapi ada disiplin nak ambil Quran hadis, dan kita tak pandai disiplin tu, ikutlah ulama yang pakar yang Quran, kerti faham Quran hadis. Okey, sekali lalu macam itulah. Semua tu saya nak fokus apa? Fardu ain. Itulah fardu ain. Jadi fardu ain sebelum kita nisbah nak beramal, fardu ain besar sekali kena belajar. Bila dah belajar, dah faham, barulah betul-betul nanti kita boleh beramal macam mana tu tak amal. Nak amal nisbah amal iman, amal batin macam mana, amal zahir macam mana, takluk zahir macam mana, takluk batin macam mana, wajib semua kena kenal tu. Kalau tidak, kita akan jaga zahir je, jasad dia kita jaga. Sembahyang jasad aja. Macam mana jasad, zahir dan batin boleh solat macam mana? Tu pun jaga. Ada orang ajar sesat juga. Ada kata dia solat ni yang penting solat batin, solat zahir yang penting solat batin pula. Sesat juga je. Jalan sesat ni banyak tuan-tuan. Dalam duk nak pergi jalan betul, nak pergi mengaji tempat betul, nak pergi jumpa guru betul, dalam duk tu pun boleh sesat lagi. Itu yang nak pergi mengaji betul, yang tak mau mengaji langsung ni tak rasa sembang apalah. Allah. Yang ni yang kata ujian satu nak betul-betul sampai istilahnya berjaya melepasi halangan ni. Bukan senang. Memang orang terpilih lah kan. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Jadi jelas tu yang kata fardu ain tu yang wajib atas setiap individu. Baik. Contohlah buat bandingan apa yang panggil fardu ain, mana fardu kifayah. Seperti jawab salam itu wajib kifayah atas jamaah. Saya misalnya kalau bagi salam ni jamaah ni lebih pada seorang, nama dia jamaah lah, 2. Saya bagi salam tu sunat, tapi jawab salam di atas kumpulan ramai wajib kifayah jawab. Apa maksud wajib kifayah? Apa makna wajib kifayah? Kalau ada seorang jawab pun memadai dah, hal lain tak payah.
Tapi jaga, saya dah sebut tadi, kalau semua pegang macam tu, seorang buat, orang lain tak payah, kita akan dapat satu fenomena dan situasi apa dia, bila orang bagi salam, sambung ayat saya agak-agak saya nak kata apa, tak ada seorang, hingga tak ada seorang pun menjawab salam. Pasal apa? Semua orang mengharapkan orang lain untuk menjawabkan salam, dia tak ada hemah langsung untuk jawab soalan, jawab salam, pasal orang lain jawab, seorang buat, orang lain tak payah. Satu, sepatutnya kena asuh apa? Assalamualaikum. Macam mana? Semua orang kena belajar untuk jawab, dan tak masalah jawab pun fardu kifayah tu satu hal, dan walaupun seorang jawab dan melepaskan fardu, tapi kan semua orang boleh buat tu, betul tak? Yang memang semua orang boleh buat, cuba letakkan diri, ambil apa nak sebut, ambil bahagian dalam jawab salam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil bahagian dalam jawab salam. Jangan passing kat orang lain untuk orang buat jawab salam, sehingga hampir-hampir tidak ada orang jawab salam. Bahkan jangan kata hampir-hampir, tak ada seorang pun yang menjawab salam. Dengar saya sebut pengalaman saya, kalau tengok zaman lah ni lah, kalau mengajar masjid dah jadilah suasana ni. Kat Malaysia jadilah, sehingga kan tak ada seorang pun jawab salam. Tak kira tuan-tuan dengar saya sebut, kalau kita dengar khutbah Jumaat ke apa, nanti khatib naik kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, diam, sunyi sepi. Tu saya kata hampir-hampir tidak ada seorang pun menjawab. Dia kata jawab dalam hati. Jawab dalam hati tak mencukupi SOP. Orang yang menjawab salam, dia akan sebut nanti ni, mesti antara syarat dia, jawapan mesti didengar oleh orang yang memberi salam. Itu SOP jawab salam. Assalamualaikum, tak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib jawab salam sehingga orang memberi salam tu mendengar salam, jawab salam kita, baru lepas SOP-nya. Ni bahasanya kuat lah. Tentu saya jumpa dengan Tok Guru ni, Haji Cik. Pergi rumah dia, indikator besar, dia nak tengok siapa datang rumah dia, bagi salam lah. Dia telinga dia tajam. Saya ngaji, Tok Guru saya sebut Tuan Haji Ghazali, telinga dia berat sikit. Kalau Tok Haji Cik ni telinga tajam. Jumpa pun umur dia tua dah, kat 100 dah kan. Kalau kita pergi jumpa dia, bagi salam Assalamualaikum, kalau dia dengar tu salam kita pula cukup SOP bagi salam. Kalau dia ada di bawah di dapur, dia akan jawab tu sampai kita dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu orang rumah dengar jawab. Dah orang tua berumur sikit, nak naik rumah dia, naik rumah atas. Dia kalau dia duduk dapur tu, tunggu dia naik tangga jalan. Dah 5 minit 10 minit jugalah nak tunggu dia buka pintu tu. Takkan bagi salam lagi, dia dah jawab kan. Tunggulah sekejap, sabarlah. Orang tu tunggu saya buka pintu. Masuk, naik. Okay. Kalau jawab salam betul, tak apa, duduk je. Daripada mana? Dia soal lah, Cik Sebang elok lah. Kalau bagi salam tak betul, masuk kena syarah dulu. Pasal apa? Bodoh, bagi salam tak betul. Aku tak jawab salam, memang dia tak jawab. Assalamualaikum. Kadang nak jumpa Tok Guru, nak bagi suruh semayang hajat ke apa, macam-macam Tok Guru nak suruh buat video ke apa ke macam ni lah, apa nak minta doa ke apa, anak bebai ke apa, bini hilang apa, nak minta nasihat ke apa. Assalamualaikum, Assalamualaikum, tambah kelang kabut lagi salam tu. Assalamualaikum, tak jawab, haram dia jawab. Buka pintu juga. Buka pintu, bunyi berdesuh menapas tu. Naik. Siap kena bancuh dulu. Jawab salam hampa aku tak jawab, perasan tak? Waktu dulu dia baru bagi salam tak betul, tak wajib aku jawab salam, sebab tu aku tak jawab.
bahkan haram jawab salam. Pasal hang buat benda haram, buat ibadat yang tak sah. Saya pun mula-mula kenal dia tu, tengok tegas dia dengan ilmu tu, situ lah. Uish. Tapi dia cakap betul dia cakap. Sembayang main-main sembayang sunat, walaupun sembayang sunat main-main berdosa tak? Bagi salam sunat tak? Bagi salam hak sunat, hak mana? Hak bagi salam betul. Assalamualaikum baru sunat. Kalau assalamualaikum berdosa, main-main ibadat tak sah. Kum mana boleh panjang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kum. Oh tu lagi teruk. Bagi salam je. Kita kalau tengok tu bagi salam pun bodoh dah kita. Tambah kalau sembahyang itulah cara kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Pai sembahyang kita. Muncullah sembahyang tak begitu. Ya. Pasal mana ada orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Mana dia? Saya tak bisa dengar lagi lah. Tapi kalau Assalamualaikum pun salah dia. Dia bincang pak salam lagi. Jadi kalau kita jemaah orang bagi salam, menjawab tu batu kifayah. Cuba belajar ambil bahagian jawab. Satu kerana saya ngajar ni, ada tempat-tempat saya dah lama mengajar masjid tu. Bila sampai satu tahap kita tengok sampai tahap orang tak jawab salam. Saya berani kata gitu pasal saya dah duduk tempat tu. Satu saya khabar itu. Saya orang ngajar kan. Pasal dah ramai, kadang-kadang memang masjid surau banyak orang ngajar. Ada orang bila bagi salam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Ta'ala. Dia tak peduli orang jawab tak jawab salam. Janji aku beri salam. Apa nak jawab tak jawab punya masalah. Saya tak, pasal saya ngaji antaranya almarhum Tuan Guru ni. Pasal dia dah ajar disiplin salam. Kita bagi salam tu tengok jawab tak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekok pun tak jawab. Bos sekok tu. Kalau tak jawab saya bos sekok lah. Dia tengok ada orang jawab. Kalau anak-anak murid saya yang faham, dia tengok seorang pun tak jawab, dia lah jawab nanti. Dia lah nak jadi padu kifayah tu. Waalaikumsalam. Tapi pasal anak murid saya, dia jawab tak apalah. Tapi lain kali saya ngajar, saya tak bagi salam lah. Pasal apa? Pasal mereka dah mangli dengan salam dan dia bodoh hukum jawab salam. Dengan sebab saya bagi salam tu berdosa atas mereka tak jawab dengan SOP jawab salam. Baik saya diam. Baik saya tak bagi salam. Mengajar pun nak mula mengajar saya tak bagi salam. Habis mengajar pun saya tak bagi salam. Pasal apa? Bila saya bagi salam dia pun tak jawab. Dengar elok-elok saya jawab sebut tu. Ada orang tak peduli buat tu. Kita mengaji dengan tok guru yang prihatin bab hukum ni, teratur pun dia berhati. Satu, kalau saya dalam bab bagi salam ni, saya suka cara Indonesia. Best. Indonesia sampai sekarang macam tu lagi. Saya pernah pergi Indon, saya sebut tu. Pergi lawatan pun bersama dengan guru, pergi ziarah 2-3 tempat. Yang tu lah bagi ucapan, walaupun kita cakap bahasa Melayu, bolehlah slang Indon sikit-sikit kan. Kita bagi salam tu, dia jawab, bukan seorang-seorang, semua-semua tu jawab. Tak percaya tuan-tuan tengok tu, Ustaz Abdul Samad. Kan kita masyhur nama-nama dia kan. UAS Ustaz Abdul Samad kan. Ustaz Abdul Samad tu. Allahumma salli alaihi. Sebab apa? Tengok kalau majlis dia orang ramai tu hal tu kalau dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tu. Indonesia ada lagi budaya jawab salam ramai-ramai kuat-kuat macam tu, bergema jawab salam. Pasal memang mereka telah dilatih daripada dulu. Ulama-ulama mereka telah daripada dulu latih masyarakat mereka macam ni. Kita ulama kita dulu macam tu, tapi sampai tak ada orang jawab salam di Malaysia ni. Dengar saya sebut. Saya nak kata semua tu tidaklah, tapi rata-rata tak jawab salam. Tambah dah biasa kan. Saya dah kata dah biasa macam mana? Dalam TV pun Assalamualaikum, baca cerita ni tudung pun tak pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Perak Aman Jaya. Salam Perak Aman Jaya. Salam tahajud, salam Jumaat. Apa punya kaedah salam kepala otak kau ni? Punya bahasa saya. Jadi bila salam tu dah terlalu masyhur macam tu, sampai dipersia-siakan jawab salam. Walaupun ada orang yang kaget dengan salam. Saya cerita salam ni. Saya pernah jumpa geng Indon ni. Dia kata saya sangat kaget dengan Malaysia. Mengapa?
Pembaca beritanya tudungnya enggak pakai, tapi memberi salam, assalamualaikum. Yang lelakinya, yang perempuannya, bahkan program-program yang ada, yang dilihat daripada Malaysia ini, semuanya memberi salam. Masya Allah, tabarakallah. Daripada luar dia tengok Malaysia ni bagi salam macam tu. Main duduk Malaysia, Masya Allah. Saya pernah jumpa satu, saya buat tu, betul lah. Dia kagum dengan kita bagi salam. Masa Indonesia dia ada larangan, tak boleh. Dia ada Pancasila, dia kena hormati agama lain dan macam tu kan. Macam mana? Mana dia bagi salam? Selamat sore biasa. Tapi bagi salam saya Malaysia ni, assalamualaikum. Wah, saya suka Malaysia. Maksudnya apa? Baca beritanya pun memberi salam. Masya Allah. Tapi main Malaysia tengok, rupanya tak jawab salam. Kuat lagi salam je. Pula tu bid'ah salam. Salam Aman Jaya, salam satu Malaysia. Habis semua salam. Salam tahajud lagi, salam Aidilfitri lagi. Sampai satu masa dulu zaman Pak Allah Betawi tu, dia tunjuk salam kan. Salam habis, perempuan salam, menteri duduk salam, perempuan salam. Senyum salam. Senyum itu sedekah. Salam pun habis semua. Salam dengan perempuan mahram, bukan mahram aku salam. Main ni bala orang Ta'ala bagi sampai tak boleh nak bersalam. Tutup guru kita dah alert dah dulu kan, buat benda ni harap berdosa macam ni. Sekarang dia bagi sampai nak salam pun tak boleh. Allah. Jadi asal nak sebut jawab salam di atas jemaah tu jawab salam sunat kifayah. Tu saya sebut apa? Ajar-ajarkanlah untuk duduk di tempat orang yang menjawab salam. Kita nak pulihkan balik tempat tu, nak jadi macam Indon tu, saya tak tahu bila. Dan memang nak cari ustaz-ustaz kita yang betul-betul latih tempat tu, susah nak cari. Kalau Indon ni, kalau bagi salam tu hanya 2-3 putung je jawab, ustaz dia mesti akan tanya, akan bagi salam sekali lagi kan. Misalnya lah, kalau bagi salam, tak percaya tuan-tuan tak mesti tengok ke, saya tak tahu. Saya dulu rajin juga tengok ini Indon ni ceramah ni. Bila bagi salam tu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adalah orang jawab. Enggak ada orang ini apa. Saya bagi salam sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru jawab. Begitu caranya. Jawab salam mesti orang yang memberi salam itu boleh mendengar jawapan yang diberi, bukan jawabnya di dalam hati. Itu enggak benar itu. Siapa ustaz yang boleh nak repair balik tu? Malaysia dia dah jadi biasa, tak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bahagia, selamat pagi. Tambah kita duduk sekolah macam itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada guru-guru yang beragama Islam, dan selamat pagi kepada guru-guru yang tak beragama Islam. Betul tak? Macam tu tak? Sampai lah ni macam tu kan? Sistem ni kan? Macam tu tak? Jawab tak? Dan assalamualaikum kepada guru-guru yang beragama Islam, selamat pagi kepada guru-guru yang tak beragama Islam. Macam mana? Dia dah jadi satu format berjaya ucapan macam tu saja, tak ada istilah nak jawab. Dah saya sebut, tuan-tuan kau tak duduk dalam alam tu, duduk dalam sistem tu saya tak tahu, tapi saya duduk tengok macam tu lah. Saya duduk mengajar pun saya tengok macam tu lah. Satu saya sampai tahap orang pelik kadang, kenapa ustaz ni aku tak dengar pun mengajar bagi salam. Pasal aku tak suka bagi salam, pasal dia tak jawab. Aku doa sejahtera untuk dia tak mahu sejahtera kan untuk aku. Tak, cik aku bukan kedekut sangat, tapi dengan sebab aku buat benda sunat ni, dia orang dapat benda haram. Dia tak jawab salam. Tak jadi tuan-tuan buka saya punya video. Kalau video saya yang ada salam tu bertuah ada. Buka tak? Ada copy paste hantar kat saya tak? Ni ustaz yang ada salam. Ustaz mengajar ada salam. Ni buka. Tak jadi buka. YouTube ke apa tu tapi buka. Saya dah lama dah tak bagi salam sebelum mengajar ni. Pasal apa? Pasal masalah tu lah, dia tak tahu jawab. Jadi saya buat apa? Dengar, itulah antara dosa yang sebab kena bala ni. Kita nampak dosa tak sembahyang, dosa apa kan, jahat-jahat yang teruk-teruk tu, minum arak tu, judi tu, ni pun dosa. Dosa tak tunaikan fardu kifayah jawab salam. Maksudnya masyarakat kita dah bodoh macam ni. Ilmu yang macam ni lah mensedang kita balik, oh punya antara bala kita ni sebab tak jawab salam. Bala kena ni bukan buat dosa besar-besar tau. Sayyidina Umar pernah dalam peperangan
tak diberi pertolongan dalam perang tu pasal tentera yang mujahidin yang berjihad yang duk perang dengan zaman Sayyidina Umar tu, yang dia tak boleh dapat kemenangan ni pasal apa? Tak dapat bantuan Allah Ta'ala untuk menang ni. Pasal apa? Semak apa? Tak bersugi je. Bukan tak baca Quran, bukan tak sembahyang tahajud, bukan tak jaga sembahyang fardu, bukan tak jaga sembahyang jemaah, tapi apa? Tinggal bersugi. Bersugi apa hukum? Pasal tak membuat Islam secara perfect and completely, tak dapat pertolongan Allah Ta'ala. Macam mana nak dapat pertolongan Allah Ta'ala kalau jawab salam pun tak buat, sedangkan fardu kifayah ni ya? Dan semua pakat bodoh tak jawab salam habis. Dan jangan tak tahu, walaupun hanya satu dosa tu, yang tu sebab Allah Ta'ala bagi bala semua. Kita tak tahu apa dosa tu. Itu baru dosa cerita bagi salam, belum cerita dosa besar-besar lagi. Baru cerita tak jawab salam. Dosa sembahyang Jumaat, tapi sembahyang Jumaat tak cukup SOP Jumaat, nak buat sembahyang Jumaat juga, sedangkan dia apa pun tak tahu nak buat sembahyang Jumaat. Dia bukan ahli Jumaat pun, tapi nak buat sembahyang Jumaat. Contohlah macam mana? Dosa tu, dosa. Pasal buat dalam keadaan jahil. Istilah macam tikus membaiki labu. Istilahnya orang yang tak ahli nak buat benda yang dia nak buat. Berdosa tu, dosa besar tu. Tu semak-semak tu, banyak buat dosa ni. Banyak. Yang suami tak taat isteri, isteri tak taat suami, anak tak taat anak, banyak. Suami tak tunaikan tanggungjawab pergi belajar, isteri pergi belajar, suami buat kurang ajar. Padahal bodoh. Isteri lah pergi mengaji, suami hantar pun tidak. Sepatutnya suami yang pergi mengaji, engkau duduk rumah, balik aku ajar engkau. Sepatutnya memang asal kita macam ni. Isteri duduk rumah, balik suami yang akan ajar, balik ajar kat isteri kat rumah. Ajar. Abang belajar apa hari ni? Sambil makan nasi tu. Ustaz ajar cerita bab salam hari ni, syarat fardu ain, fardu kifayah, sambil makan nasi. Sebab tu. Fardu kifayah tu macam mana bang? Buat fardu kifayah ni selalu orang sebut, seorang buat orang lain tak payah. Ustaz kata tak betul lah tu. Tambahlah tak betul tu membawa persepsi yang kita tak ambil bahagian langsung untuk menyelesaikan fardu kifayah tu. Letak bagi seorang je, sampai kalau kita ambil tempat tu kita tak boleh nak laksanakan dia, dosa besar tu, sampai mengabaikan tanggungjawab. Sambil makan nasi je, macam tu je. Itu bagi contoh dalam kitab tu ada sunat fardu kifayah, ada fardu ain. Antara fardu kifayah ni kalau dalam jemaah kena jawab. Kadang-kadang sampai jawab, ustaz kata, guru dia cerita sambil makan tu, makan daripada pukul 9 sampai pukul 11 baru habis. Memang dua orang cerita mengaji je. Sepatutnya isteri suami yang jauh, anak-anak pun, anak perempuan yang tak pergi mengaji contohlah kan, tambah memang tak boleh pergi, perempuan pun tak boleh datang masjid apa, sambil makan nasi tu pukul 11 baru habis makan nasi, baru basuh tangan sambil makan nasi tu, tak habis. Usrah dalam makan nasi je, ambil makan nasi berkeluarga macam tu pun payah dah. Kadang-kadang punca dia pasal daripada kecil dulu tak pernah makan sekali. Pasal apa? Kan orang ni beranak, orang ni jaga anak ni kecil, orang ni semayang, orang ni masak, tak pernah makan sekali. Dah tua-tua besar-besar pun balik asrama dia tak ajar makan budaya makan sekali. Itu pun susah kan. Nak buat bina balik tu dia kena buat semula. Delete layar lama, okey, nak makan tak boleh makan seorang-seorang, mesti makan sekali, beridang baru makan. Selagi tak siap semua, selagi tak ada semua, jangan makan, tunggu ada panggil balik makan sekali. Selagi tak habis semua, jangan mangkit. Kolej pun satu je, kongsi sebelah beranak satu kolej. Belajar jangan jijik makan sisa orang. Sebab kita sama, anak beranak takkan jijik, takkan kau covid aku tak nak. Nanti jangkitan covid ke aku, bro tak kau, apa dia ajar itu. Sahabat ni berkongsi bekas kan? Macam-macam pun kena belajar abad tu. Asal saya nak sebut dalam fardu kifayah tu lah, jawab salam atas jemaah. Itu jemaah, kalau seorang-seorang Assalamualaikum, wajib lah jawab. Seorang mana ada orang lain nak tolong jawab, takkan nak suruh jin jawab untuk kita. Buat lawak bodoh sikit lah tu. Dan wajib ain atas seseorang, dan wajib ain, antara contoh fardu ain apa dia?
Kalau one by one, Assalamualaikum, orang tu kena jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Telefon misalnya, Assalamualaikum, jawab salam dulu. Engkau nak halo ke apa satu hal, halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Halo pun kena pandai. Kalau dah memang set nombor, angkat je Assalamualaikum, salam dulu lah kan. Nombor yang tak set, lagi saya silap, Cina telefon bagi salam, haru ke? Saya pernah kena satu saya sebut, saya punya PL dulu pasal bila belajar macam tu. Memang set nombor ni, angkat je Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey. Kadang dia bagi salam, kita bagi salam. Tapi bila kita dah biasa PL macam tu, nombor kadang tak simpan pun. Angkat je Assalamualaikum. Haji lah. Ini silap bagi salam kat Cina lah dah. Orang yang kita dah set nombor, memang kita bagi salam. Ataupun dia bagi salam dulu, kadang dia cepat pada kita lagi. Tapi kalau nombor tak simpan, halo dulu. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Baru siapa ni? Tapi kalau kenal takkan jumpa-jumpa halo dulu tak dah. PL kena tukar. Jangan halau dulu. Assalamualaikum dulu. Yang tu pun nak tukar peribadi tu susah. Tukar peribadi. Tukar style sikit. Jadi kalau seorang fardu ain dan dengan syarat, situ dululah. Jadi antara jadi wajib sunat bagi salam, wajib jawab kalau fardu atau seorang wajib fardu ain. Kalau jamaah fardu kifayah. Saya dah urai sikit banyak tu. Kita tengok situ ajalah. Jadi contoh fardu ain fardu kifayah dia bagi contoh salam ni untuk bagi kenal. Apa dia? Banyak benda lah fardu ain fardu kifayah saya sebut akidah apa satu hal tadi. Tapi atas sekurang-kurang untuk bagi kenal fardu ain fardu kifayah dia bagi dengan contoh salam. Masa bila yang jadi fardu ain, masa bila jadi fardu kifayah. InsyaAllah dia nak sebut ke depan ni syarat bagi salam tu. Situ dulu. Soal kalau ada. Ya. Selama ni apa? Memang selama yang bila kita tak bisa dengar tu, kita rasa macam kita dah okey dah kan. Tambah penceramah kan, khutbah Jumaat pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada, diam. Kita lah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang lain tak ada. Tak. Tuan-tuan dengar saya sebut, tuan-tuan faham saya cakap ni. Bila duduk dalam masyarakat nanti, tuan-tuan tengok siapa yang jawab salam. Memang tak ada orang jawab salam, kita aja jawab Waalaikumsalam. Orang lain, maksudnya bab jawab salam pun bodoh sampai tak belajar macam tu. Kasar sikit lah kan. Jadi selama ni kita buat tak betul lah. Bila tak betul macam mana? Perbetulkan dia. Inilah antara yang disuruh taubat. Bodoh ngaji balik, ngaji lain. Pasal saya jawab salam. Jadi selama ni buat tak betul, satu hal tu ngaku tak salah, ya Allah. Bab salam pun aku jeng Allah, banyak yang kena mengaji lagi. Ni baru mula kitab kalau dah tak betul dah. Saya jawab soalan lain. Bagi dia dengar. Bukan qada yang boleh dengar, bagi dia dengar. Dan orang bagi salam pun dah bagi salam kan, mesti ada khitab mukhatab kan. Kadang kita bagi salam pun contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi salam kat siapa? Tak ada mukhatab tu, kan? Bila tak bagi salam, orang nak jawab pun serba salah. Dia nak bagi salam kat siapa? Setidak-tidaknya tengok dulu, orang pun pakai tengok kita. Okey, tengok. Okey. Orang pun tunggu kita nak mula ni, kita pun tengok orang macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu tak jawab. Balun dulu buat salam. Contohlah saya kata tu. Jadi istilah nak sebut mesti didengar oleh orang yang beri salam. Dan orang beri salam pula kita lah tengok ni naik datang masa tengok muka benda kan tu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang-kurangnya seorang tu mesti jawab. Jumpa Cik Dolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang terhadap Cik Dolah, orang lain punya pasal lain nak tolong jawab. Kalau orang ramai buat cara ramai lah. Tu orang kata apa? Cara hal dengan muqtadal kan. Dengan maksudnya interaksi tu. Kita nak ngajar ni, takkan kita gedik-gedik nak ngajar orang lain tak ada nak peduli kita kan. Jangan punya nak tengok kita. Kita pun tengok dia. Bersedia tak bersedia. Nak mula kelas. Okey, orang dah Fatihah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pun tak jawab. Tu saya sampai tahap saya tak bagi salam.
Jadi mesti dia dengar. Kalau contoh saya sebut Tok Guru Haji, dia bagi salam kan, yang dijawab kat dapur, dia jawab macam tu. Macam tu. Jawab sampai orang yang memberi salam tu boleh dengar. Kalau tidak, nanti dia akan bagi salam lagi. Nampak kita duduk dalam rumah, Assalamualaikum, angkat suara sampai dia dengar jawab kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pendek pun pendek lah kan, Waalaikumsalam. Pakailah apa kena pakai, mana tahu pakai seluar pendek baju tak pakai ke apa kan. Nak jumpa orang ni takkan nak pakai apa yang pakai dalam rumah lain, luar lain. Buka pintu. Yang luar pun bila dah jawab salam, tak payahlah bagi salam lagi. Tapi kalau bagi salam, Assalamualaikum, diam je. Ada disiplin kita, dia suruh 3 kali. Kod yang tu slow, kuat sikit. Assalamualaikum, level 2. Tak menjawab pun, Assalamualaikum, level 3. 3 kali ya. Saya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pip, Assalamualaikum, pip. Ni budak-budak yang kat rumah saya tu panggil budak tu. Assalamualaikum, pip. Assalamualaikum, pip. Pip. Dia panggil pip lah. Kalau saya ada di rumah, saya buka pintu, bagi salam, bagi betul sikit. Buka Assalamualaikum, kum. Assalamualaikum, kum tu tak panjang. Faham tak? Bagi salam ni, Assalamualaikum. Alhamdulillah, mu pandai dah ingat bodoh. Saya yang budak-budak kan, saya interaksi dengan orang macam tu. Lain kali main bagi salam betul ya lah. Yang mana pernah kena tegur betul ya lah. Pasal tak boleh dengar buat salam tak betul ni. Pasal kita tak wajib jawab. Buka pintu tu, bagi budak-budak dekah dia kan faham kan, buat apa marah-marah. Bagi salam tak betul. Assalamualaikum. 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 Dan bagi salam bukan nanti 10 kali. Bagi salam, dengar, diam sat, tengok ada orang jawab tak jawab. Kalau dia tak jawab, buka pintu tu, ni nak tak jawab salam aku. Gelak. Ni, Assalamualaikum jawab dalam hati. Waalaikumsalam. Orang tu bagi salam lagi. Pasal apa ni dah jawab salam, bagi salam pula lagi. Dan kau jawab pelan. Kalau nak buat boleh macam mana sahabat pernah buat bila Rasulullah bagi salam. Pernah ketika Rasulullah ni pergi rumah sahabat, Rasulullah bagi salam, Assalamualaikum. Sahabat dalam rumah sahabat bukan besar macam rumah kita, kecil je. Bila dengar salam buat apa? Tak jawab ni. Tak jawab kuat. Jawab pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tunggu. Nak bagi Rasulullah bagi salam 3 kali. Nak dapat doa Rasulullah 3 kali tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah nak beransur tu, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Apa nak sebut? Allah. Labbaika wa sa'daik. Nak cari tu, lupa jawapan tu. Labbaika wa sa'daik. Tadi kenapa tak jawab salam? Aku nak minta doa kat engkau 3 kali ya Rasulullah. Memang 3 kali Rasulullah bagi salam, lah tak jawab. Bila tengok Rasulullah pula apa bagi? Waalaikumsalam. Kenapa kau tak jawab salam aku? Aku nak minta supaya kau doakan aku untuk 3 kali. Lain tuan-tuan, jiwa-jiwa mereka yang kenal ni dalam bab agama ni. Saya jawab soalan tu. Lain? Orang disebutkan dengan sesuatu takkan disebutkan dengan sesuatu yang lain. Contoh yang diberi orang yang sudah sebut pakai, tak perlu sebut jawab salam yang diberi. Itu memanglah kalau ikut peraturan-peraturan tu ada. Makan ni kalau misalnya kita tengah buka puasa, Assalamualaikum, tak wajib jawab salam, makruh. Bahkan bagi salam tu pun makruh. Tak silap, tak wajib jawab salam. Bahkan orang bagi salam tu makruh kalau dia nampak orang tengah makan dia bagi salam. Satu orang tengah makan jangan bagi salam. Tak kena gaya. Saya silap mengkelan tercekik, mampus kita punya tanggungjawab lah. Kasarnya bahasa gitu, tak betul. Saya bila mengaji dulu lah kan, kita kadang ada orang main pondok. Kadang orang main pondok tu bersama tu bawa pulut, bawa kenduri. Pasal anak dia diterima masuk pondok.
Tok Guru panggil lah makan. Dalam jamu makan tu ada yang main lambat ni. Kami duduk tengah makan dah, ada yang bagi salam. Assalamualaikum. Tak jawab. Sehari kena tegur. Kami lah tegur. Hang bagi salam, orang duk makan tak kena. Main lambat tu style, main cepat dah sikit. Dia kena marah lah tu. Betul tak? Dah main lambat bagi salam, kami tengah makan. Bagi salam tu makruh, tengah makan. Ada. Itu kot. Jadi memanglah tu. Memang antara peraturan syarat tu, kalau sibuk dengan bab makan, bagi makanlah. Jawab makan. Kalau bab yang tak ada larangan untuk jawab salam, jawablah. Lalu itu. Jawab salam dalam WhatsApp, kaedah kita pasal dia dalam bab penulisan, singkat sebut dalam kitab ulama-ulama kita bicara, tak ada hukum jawab salam dalam bab penulisan melainkan salam yang ditulis dengan bahasa Arab. Salam tak ada. Askum tak ada. AISSALAMU tak ada. Tak dapat hukum jawab salam. Kalau tulis nak tulis Arab, baru ada hukum jawab syariat. Waalaikumsalam dengan tulisan juga tulis Arab, bukan Waalaikum WAALALAI tak. Sama ada tulisan dengan tulisan Arab, jawab mulut Waalaikumsalam warahmatullahi atau Waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab soalan tu. Satu, kalau saya orang bagi mesej, kalau saya tak jawab salam tu, cek lah. Memang ada orang biasa tegur kat saya pun. Dia tulis Assalamualaikum Rumi kan. Saya jawab, dia bagi salam tak cukup SOP, saya tak jawab lah. Ada orang yang dia memang sensitif tu, dia perhati rupanya. Kenapa ustaz tak jawab salam saya? Saya pun perhati balik pasal dia jawab salam dengan, dia bagi salam saya dengan bahasa Melayu. Pasal tulis dengan Rumi. Jawablah. Kenapa masalah dengan Rumi? Rumi tak dapat hukum syarak. Dia mesti tulisan dengan tulisan Arab. Oh, baru saya tahu. Itulah tak tahu. Satu, saya tak jawab salam. Oh, maaf lah. Lain kali dia tulis Arab. Baru saya jawab balik salam dia. Tambah askum, assalamualaikum, SWT apa benda. Lagi saya jawab, tak wajib jawab. Masa saya jawab soalan tu. Lain? Beri salam dalam live. Live, dia tak panggil mukhatab sana. Saya tak tahu siapa sana. Kalau Google Meet apa tengok muka satu hal, kita tahu siapa tak siapa. Yang ni bagi salam, orang yang ni lah jawab salam. Dia macam kalau buat siaran TV, Assalamualaikum, bukan orang yang dengar TV tu jawab. Pasal dia hukum ghaib. Dia bukan hadir. Orang yang hadir mana? Orang yang duk cameraman tu, dia kena jawab. Cameraman lah kena jawab. Okey, siap. Lain? Seorang dua tu gagah juga, berjawab juga, tak berjawab. Ya, tak percaya, perhati tengok kali. Ni cuma dah SOP ni. Payahlah kan PKP apa ni. Kadang-kadang perempuan yang jawab Waalaikumsalam. Perempuan yang jawab, leceh tengok. Yang jantan ni pergi mana? Kod dia macam saya kot, macam saya tadi kot. Tak faham? Memang dia assalam qablal kalam patutnya, tapi dah bagi salam tak jawab salam, tak ada salam sebelum kalam, terus kalam. Asal dah tahu dah fi'il, memang kita bagi salam dia tak jawab. Satu, saya tak bagi salam, saya sebut tadi. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.